Selamat sejahtera semua. Sekali lagi, saya berada di sini untuk berkongsikan sedikit sebanyak pengetahuan tentang penulisan RPH, iaitu Rancangan Pengajaran Harian. Saya adalah Cik Ang Paisan dan berharap apa yang saya kongsikan di sini hari ini dapat membantu semua cikgu dalam penulisan RPH pada masa yang akan datang. Tidak melengahkan masa, biar kita mulakan perkongsian pada hari ini. Tajuk yang pertama adalah tentang penulisan rancangan pengajaran harian, iaitu RPH. Mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3 tahun 1999, penyediaan rekod pengajaran dan pembelajaran, kita melihat kepada bilangan yang ketiga, bahagian 2, iaitu rancangan pelajaran harian, di mana menunjukkan terdapat 3 kriteria yang penting dalam penulisan RPH kita, iaitu objektif. Yang kedua, bagaimana mencapai objektif ataupun dikenali sebagai aktiviti. Yang ketiga adalah sejauh mana objektif tercapai ataupun dikenali sebagai refleksi. Pertama sekali, biar kita melihat apakah maklumat asas rancangan pengajaran harian yang diperlukan. Yang paling penting, apa yang perlu kita masukkan dalam RPH harian kita adalah objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Sebagai sekolah TS25, setiap guru wajib merangkumi objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan dalam RPH masing-masing. Seterusnya, saya akan berbincangkan apa itu objektif pembelajaran dan apa itu kriteria kejayaan. Sekarang, biar kita sama-sama untuk memasuki tajuk yang kedua pada perkongsian hari ini, iaitu tentang objektif pembelajaran ataupun dikenali sebagai OB dan juga kriteria kejayaan dan dikenali sebagai KK. Seterusnya, biar kita tengok apa itu objektif pembelajaran dan apa itu kriteria kejayaan. Pasti kebanyakan cikgu akan rasakan objektif pembelajaran ini adalah lebih kurang dengan kriteria kejayaan sahaja. Sebenarnya tidak. Definisi objektif pembelajaran adalah apa yang akan murid belajari, apa isi kandungan yang akan murid belajari dalam bilik belajar. Manakala definisi kriteria kejayaan pula adalah bagaimana murid menunjukkan bukti mereka telah belajar serta apakah yang perlu murid hasilkan. Jadi, dengan tengok definisi, kita boleh tahu objektif pembelajaran adalah isi kandungan yang akan murid belajar, manakala kriteria kejayaan adalah bagaimanakah murid tunjukkan mereka telah berjaya menguasai isi kandungan yang telah ditetapkan sebelum ini. Seperti, murid dapat menunjukkan bukti mereka telah menguasai serta mereka telah menghasilkan sesuatu. Jadi, yang ini adalah kriteria kejayaan. Saya faham masih ada cikgu yang tak faham lagi apakah perbezaan bagi OP dengan KK. Tapi jangan bimbang, kita akan tunjukkan contoh selepas ini. Sekarang, biar kita mulakan dengan penulisan objektif pembelajaran yang baik. Bagaimanakah objektif pembelajaran dikira sebagai baik ataupun efektif? Kita menggunakan konsep ataupun model ABCD, di mana A adalah audience, B adalah behavior ataupun dikenali sebagai tingkah laku, C adalah condition, syarat, D adalah
degree, aras. Cikgu-cikgu, biar kita ingat sama-sama. Bila tulis objektif pembelajaran, kita ingatkan senarai semak tentang model ABCD, di mana A adalah audience, B adalah behavior, C adalah condition, D adalah degree. Dengan itu, kita boleh pastikan objektif pembelajaran yang kita tuliskan itu sama ada berkesan ataupun tidak. Seterusnya, biar kita sama-sama melihat contoh untuk menulis objektif pembelajaran. A. Pertama, audience. Biasanya kita tulis sebagai murid ataupun boleh tulis sebagai murid kelas 1M ataupun murid kelas 1H. Faham? Yang ini senang. Yang kedua, behavior, iaitu tingkah laku. Tingkah laku yang kita tulis ataupun pilih mestilah boleh diukur, diperhati dan mesti spesifik. Kata kerja seperti faham, menghargai dan mengingat bukan pilihan yang baik dan perlu dielakkan. Faham, bagaimanakah dikirakan faham? Bagaimanakah dikira murid itu menghargai ataupun mengingat? Bagaimana kita nak ukur? Dan kita tidak boleh perhatikan bagaimana kita nak perhatikan murid itu faham, murid itu menghargai. Jadi, kita perlu elakkan daripada perkataan-perkataan ini. Kalau nak carikan contoh-contoh perkataan yang boleh digunakan sebagai tingkah laku, kita boleh tengok balik kepada taksonomi Bloom. Perkataan-perkataan yang digunakan dalam taksonomi Bloom sesuai digunakan sebagai tingkah laku dalam penulisan OP. Yang ketiga, C. Condition ataupun syarat. Apakah syarat ataupun apakah alatan yang boleh diakses oleh murid semasa menjalankan pembelajaran tersebut, seperti kalkulator, peta, nota dan lain-lain lagi. Ini merupakan sokongan ataupun syarat yang diberikan kepada anak murid kita. Akhir sekali, D. Degree ataupun dalam bahasa adalah aras. Aras merupakan standard yang murid mesti capai selepas pembelajaran hari ini. Sebagai contoh, tahap pencapaian boleh dibahagikan kepada beberapa jenis. Yang pertama adalah aras yang berkaitan dengan had masa. Seperti contoh, dalam 20 minit, murid dapat mengisi 5 tempat kosong dalam masa 20 minit. Yang ini adalah contoh bagi aras ataupun bilangan jawapan yang betul. Menjawab dengan betul 7 daripada 10 soalan. Jadi, adakah guru-guru lebih jelas tentang penulisan OP dengan menggunakan model A, B, C, D sebagai panduan? Sekarang, biar saya berikan satu contoh penulisan objektif pembelajaran dalam subjek matematik tahun 6. Standard gadungan yang dipilih adalah 4.1 iaitu penyelesaian masalah melibatkan peratus. Manakala standard pembelajaran adalah menyelesaikan masalah harian melibatkan simpanan dan pelaburan. Contoh penulisan OP dengan menggunakan model ABCD. Sekali lagi saya nak ulangkan. A adalah untuk audience, B adalah untuk behavior, C adalah untuk condition dan D untuk degree. Contoh penulisan adalah di akhir pembelajaran, murid tahun 6 Omega di sini adalah A, audience. Dapat menyelesaikan masalah harian rutin, yang ini adalah behavior, yang melibatkan peratus
dengan berpandukan contoh. Berpandukan contoh adalah syarat yang diberi oleh guru. Tanpa sebarang kesalahan. Ini adalah aras. Jadi, cikgu sekarang dah jelas tentang cara untuk menulis objektif pembelajaran. Sekiranya tak faham, tak apa. Selepas ini, kita ada lagi contoh yang akan tunjukkan anda apakah objektif pembelajaran yang baik dan berkesan. Seterusnya, biar kita bersama-sama teruskan untuk memahami apa itu kriteria kejayaan ataupun dikenali sebagai KK. Bagaimanakah penulisan KK dikirakan efektif? Yang pertama, mesti berkait rapat dengan objektif pembelajaran. Tetapi, ia tidak boleh sama dengan objektif pembelajaran dengan hanya memendekkan ayat di objektif pembelajaran. Ataupun kita juga tidak boleh menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif sebagai KK daripada objektif pembelajaran. Yang kedua, penulisan KK mestilah spesifik kepada aktiviti. Maksudnya, aktiviti yang dijalankan, bagaimanakah aktiviti itu dikira berjaya? Apakah yang perlu murid lakukan untuk dikira sebagai berjaya dalam aktiviti tersebut? Yang ketiga, KK merupakan sokongan dan berfokus kepada pelajar semasa terlibat di dalam aktiviti. Di mana tadi saya telah menjelaskan adalah apa yang perlu dicapai oleh murid semasa menjalankan aktiviti tersebut. Akhir sekali, ia digunakan sebagai asas maklum balas kendiri ataupun maklum balas kepada rakan sebaya, di mana penulisan KK digunakan sebagai panduan untuk murid. Dengan membacakan kriteria kejayaan, murid dapat mengetahui sama ada dia telah menguasai apa yang telah diajar oleh cikgu hari ini. Ini adalah untuk menggalakkan pembelajaran kendiri yang perlu ada pada anak murid kita. Seterusnya, cikgu-cikgu, mengapakah kita mesti tuliskan KK dalam RPH kita? Mengapakah KK begitu penting dalam pembelajaran murid kita? Pertama sekali, kita boleh menambah baik kefahaman murid, di mana kita boleh memberi satu gambaran yang sangat konkret kepada anak murid kita apakah yang mereka perlu kuasai sepanjang pembelajaran hari ini. Yang kedua, menggalakkan pembelajaran kendiri, di mana saya telah jelaskan sebelum ini, iaitu murid boleh menggunakan KK sebagai panduan untuk mentaksir penguasaan pembelajaran kendiri dalam bilik belajar. Yang ketiga, murid dapat memberi maklum balas yang tepat. Dengan adanya penulisan KK, murid akan memahami apakah yang diperlukan ataupun yang dirancang oleh guru dalam aktiviti tersebut. Apakah yang perlu mereka capai sepanjang aktiviti itu dijalankan. Yang keempat, murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri. Seterusnya merupakan contoh penulisan OP dan KK. Yang ini adalah dalam bahasa Melayu tahun 2 yang disediakan oleh Cik Lau Kayan. Objektif pembelajaran yang beliau sediakan.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat mendengar dan memberikan 2 daripada 3 respons dengan membuat tafsiran terhadap pesanan. Yang kedua, membaca petikan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Manakala kriteria kejayaan pula adalah pada akhir pembelajaran, murid dapat menjawab 2 pesanan dalam dialog. Yang kedua, murid dapat membaca 5 perkataan vokal berganting dengan sebutan yang betul. Yang ketiga, murid dapat membuat simulasi tentang wang belanja. Jadi, kriteria kejayaan adalah tidak sama dengan objektif pembelajaran, tetapi mereka adalah berkait rapat. Ketiga-tiga kriteria kejayaan ini adalah berkait dengan aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh Cik Lau Gayan semasa kelas Bahasa Melayu beliau. Seterusnya pula adalah contoh penulisan OP dan juga KK bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris tahun 2. Di sini, learning objectives. By the end of the lesson, pupils will be able to read, recognize, and rearrange the days of week correctly with guidance. This is for the slow achievers. While for the high achievers, pupils will be able to read, recognize, and rearrange the days of week correctly without guidance. For the success criteria, the pupils able to read the days of week 5 out of 7 correctly. Number 2, rearrange the days of week in group through the card game. The third, recognize the days of week through the game named Touch the Board. The last one, create a train poster with the title The Days of a Week. So, it's very clear that learning objective is different from the success criteria, but they have the relationship between them. The success criteria is writing based on the activities during the lesson. Seterusnya, kita masuk kepada tajuk 3, iaitu bagaimana mencapai objektif, iaitu aktiviti pembelajaran yang dirancang. Jadi di sini kita nak teruskan dengan bagaimana untuk mencapai objektif, iaitu aktiviti. Bagaimanakah murid kita belajar? Murid kita belajar melalui explore, connect dan juga practice. Jadi, bagaimanakah kita sebagai cikgu untuk membantu anak murid kita untuk explore, connect dan juga practice? Iaitu, kita merancang aktiviti kita kepada 3 bahagian, iaitu bahagian induksi, bahagian aktiviti utama dan juga aktiviti penutup. Aktiviti induksi adalah sebelum mulakan kelas. Aktiviti utama adalah semasa kelas berjalan. Aktiviti penutup pula adalah selepas kelas dijalankan. Jadi, bagaimana untuk mencapai objektif adalah ketiga-tiga dalam petak coklat ini, iaitu induksi, aktiviti utama dan juga aktiviti penutup. Seterusnya, kita melihat terus pada bahagian 1, iaitu set induksi. Kenapakah kita perlu adanya set induksi?
Tujuan set induksi yang pertama iaitu untuk merancang aktiviti untuk menarik minat murid untuk meneruskan pembelajaran mereka. Untuk menarik minat anak murid, kita boleh menggunakan lagu ataupun video pendek, gambar ataupun bahan maujud, ataupun kita boleh mulakan dengan satu kuis pendek. Bagi tujuan yang kedua pula adalah dengan mengambil kira komponen-komponen dalam set induksi. Apakah komponen-komponen yang ada di dalam set induksi? Komponen yang pertama, kita kena fikirkan aktiviti yang dapat menarik perhatian murid. Di mana menarik perhatian murid untuk memulakan pembelajaran yang seterusnya. Yang komponen kedua pula adalah mewujudkan motivasi. Di mana selepas menjalankan set induksi, kita mesti boleh mewujudkan motivasi pada diri murid untuk mempelajari apa yang akan diajar oleh guru selepas ini. Yang ketiga adalah mempunyai perkaitan kognitif. Yang akhir sekali adalah menstruktur, di mana seseorang cikgu perlu menstrukturkan aktiviti set induksi tersebut dengan baik dan efektif. Bahagian yang ketiga pula adalah untuk merangsang ingatan murid terhadap pembelajaran dahulu pengetahuan sedia ada, iaitu prior knowledge yang ada pada anak murid kita. Untuk mencapai tujuan ini, guru-guru boleh menggunakan teknik penyoalan ataupun menggunakan teka-teki ataupun dengan menggunakan gambar sebagai rangsangan. Seterusnya adalah contoh aktiviti-aktiviti yang boleh digunakan untuk menjalankan set induksi. Sebenarnya, saya percaya semua guru adalah mempunyai kreatif yang sangat baik dapat memikirkan aktiviti-aktiviti set induksi yang sesuai dengan anak murid sendiri. Di sini adalah hanya sedikit contoh yang diberikan untuk digunakan dalam set induksi. Yang pertama, kita boleh gunakan visuals, iaitu kita boleh gunakan gambar ataupun bahan maujud. Yang kedua, kontroversi. Yang ketiga, questions, di mana cikgu boleh melalui teknik penyoalan. Yang seterusnya, kontras, iaitu dengan menggunakan perbezaan. Dan yang seterusnya adalah comparison, di mana murid diberikan peluang untuk menjalankan perbezaan di antara dua item ataupun dua konsep. Yang seterusnya adalah brevity. Stories, emotions, lists. Dan akhir sekali adalah problem solving, iaitu menyelesaikan masalah. Bagi bahagian kedua pula adalah aktiviti utama pembelajaran kita. Dalam aktiviti utama, terdapat 3 komponen utama, iaitu komponen pertama adalah penyampaian isi kandungan ataupun pengajaran, di mana adalah isi kandungan yang akan diajar pada pembelajaran hari tersebut. Komponen 2 adalah praktis. Bagaimana dia dipraktik ataupun dijalankan dalam bilik darjah. Yang ketiga adalah penyemakan pemahaman. Guru perlu sentiasa menjalankan aktiviti untuk menyemak sama ada murid faham terhadap apa yang telah cikgu sampaikan kepada mereka. Contoh aktiviti-aktiviti yang boleh digunakan dalam aktiviti utama adalah yang pertama sekali, kita
iaitu menggunakan kaedah pembelajaran kooperatif. Saya tidak akan jelaskan di sini lagi sebab semua kaedah pembelajaran kooperatif telah saya jelaskan pada perkongsian sebelum ini. Yang kedua adalah menggunakan teknik penyoalan mengikut aras, iaitu kita menggunakan aras daripada mudah kepada susah, daripada konkret kepada yang lebih konsep. Yang ketiga adalah menggunakan peta I think. Semua kita tahu I think map telah kita banyak belajari sebelum ini seperti bubble map dan banyak lagi. Yang seterusnya adalah menggunakan lagu. Lagu merupakan satu rangsangan yang dapat menarik minat murid untuk belajar dan dapat memberi rangsangan kepada mereka untuk menguasai sesuatu pengetahuan dengan lebih cepat dan efektif. Akhir sekali adalah dengan menggunakan gambar sebagai rangsangan pembelajaran. Seterusnya adalah bahagian terakhir bagi aktiviti utama, iaitu bahagian 3, aktiviti penutup. Di mana cikgu boleh bertanya murid tentang pembelajaran mereka sebentar tadi. Contohnya dengan menggunakan aktiviti exit ticket, kuis, lisan dan lain-lain lagi. Ataupun kita boleh menjalankan round table di mana setiap murid menyatakan satu ayat ataupun satu perkataan tentang apa yang telah mereka belajari pada hari tersebut. Yang kedua, mesti merujuk dan dikaitkan dengan objektif pembelajaran. Semasa penutup, soalan-soalan yang ditanya, aktiviti-aktiviti yang dijalankan boleh digunakan untuk menilai sejauh mana objektif telah dicapai oleh anak murid kita. Yang ketiga, kita juga boleh beritahu kepada anak murid apa yang perlu diajar semula pada kelas yang seterusnya kerana mereka tidak menguasainya dengan 100%. Ini adalah untuk mengambil perhatian terhadap respon murid yang mereka berikan sama ada secara lisan ataupun secara tidak lisan. Akhir sekali, cikgu juga boleh memberikan panduan untuk pengajaran yang akan datang. Aktiviti penutup ini boleh memberikan informasi-informasi yang penting kepada guru untuk merancang pengajaran yang akan datang. Cikgu-cikgu boleh buat refleksi melalui aktiviti penutup ini dalam perancangan untuk penambahbaikan kelas yang akan datang. Jadi, cikgu-cikgu, contoh aktiviti yang boleh digunakan bagi aktiviti penutup adalah dengan menggunakan exit ticket ataupun dengan menggunakan teknik penyoalan ataupun menggunakan teknik jigsaw dan seterusnya menggunakan rumusan grafik. Banyak lagi cara ataupun banyak lagi contoh aktiviti yang boleh dijalankan. Cikgu-cikgu boleh mendapatkan maklumat-maklumat di atas laman web. Cuba googlekan aktiviti-aktiviti penutup. Senarai yang panjang akan muncul di dalam komputer anda. Seterusnya adalah contoh aktiviti dalam rancangan pengajaran harian. Ini merupakan APH yang disediakan oleh Cik Lau Kayan. Kita mulakan dengan aktiviti permulaan beliau. Pertama, murid diminta untuk mengira wang yang dipaparkan oleh guru di dalam slide. Yang ini merupakan penggunaan gambar sebagai rangsangan. Murid dibimbing untuk menyatahkan isi pelajaran pada hari ini. Di sini,
Cik Laukayan membantu murid untuk mempunyai satu gambaran ataupun satu pemahaman yang jelas tentang apa yang akan berlaku pada pembelajaran hari ini. Yang ketiga, murid diperkenalkan dengan objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Di sini, murid boleh jelas dengan mengetahui apakah yang akan berlaku sebentar nanti. Bagi aktiviti utama pula, murid diminta untuk membaca teks dalam buku teks. Latihan pembacaan ini dijalankan dalam kumpulan. Bagi aktiviti utama kita akan teruskan. Langkah yang kedua, murid dibimbing untuk membaca perkataan vokal berganding dengan betul. Langkah ketiga, latihan membaca perkataan vokal berganding dijalankan dalam kumpulan dengan adanya bimbingan rakan sebaya. Di sini berlakunya pembelajaran bersama rakan sebaya ataupun kita boleh katakan di sini adalah membantu murid-murid yang lemah. Langkah yang keempat, murid dibimbing untuk memberi respons dengan betul. Yang kelima, di dalam kumpulan, murid diminta untuk berlatih untuk menjalankan main peranan mengikut dialog yang diberikan. Di sini, pentaksiran boleh berlaku, di mana main peranan merupakan aktiviti yang dijalankan untuk mentaksir pencapaian ataupun penguasaan anak murid kita. Yang keenam, kumpulan diminta cabut undi. Kumpulan yang mendapat tanda bintang akan mempersembahkan lakonan mereka. Di sini, nilai moral telah kita sampaikan kepada anak murid kita, di mana kita menjalankan cabut undi. Cabut undi merupakan satu cara yang adil dan saksama kepada semua anak murid. Yang ketujuh, murid yang lain menilai persembahan kumpulan terpilih dengan memberi 2 komen positif dan 1 penambahbaikan, iaitu kita namakan aktiviti ini sebagai 2 stars and 1 wish. Yang ini juga merupakan salah satu teknik yang boleh digunakan dalam PAK 21, di mana murid perlu menguasai kemahiran untuk menilai. Akhir sekali adalah aktiviti penutup. Murid diminta untuk menyiapkan latihan dalam buku aktiviti. Di sini pentaksiran melalui latihan boleh dijalankan oleh cikgu. Yang kedua, murid diminta menulis apa yang telah mereka belajari hari ini atas sticky note dan lekatkan pada parking lot. Yang ketiga, murid dan guru bincang bersama atas isi-isi yang dilekatkan pada parking lot sebagai rumusan pembelajaran. Maklumat-maklumat ataupun isi-isi pada parking lot juga boleh digunakan sebagai panduan untuk cikgu dalam rancangan pengajaran harian yang seterusnya. Aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh Cik Laukayan adalah amat teliti dan amat sesuai sekali dan berkait rapat dengan objektif pembelajaran yang telah beliau pilihkan dalam RPH ini. Contoh yang kedua, contoh aktiviti dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris tahun 2 yang disediakan oleh saya juga. Activities pre-lesson. Play the Apple briefing game with pupils to ready pupils for the lesson. For the lesson development, the first, play the hangman game with them to guess the theme of the day. Game. Second one, pupils share their idea about calendar. Here we are giving the chance to pupil to voice out their idea, to voice out their opinion. Third steps, guide pupils to read aloud on the days of week, then sing the song. Here we use the song to help the pupils to master the skill in an interesting way. Fourth,
In group, pupils play the card game and teacher observe. Here, we are using the game as the Pentaksiran Bilik Dajar, where the pupils have to arrange the card from Monday to Sunday. Fifth, in group, pupils play another game named Touch the Word. Here, the pupils have to recognize the word, where the word card from Monday to Sunday will be pasted on the wall, and the teachers will say out the word Monday. Then all the pupils have to run towards the word Monday and stand under the word. Again, another pentaksiran happened through the game here. The last step, the pupils create a train and write the days of week on it. This is also another pentaksiran through the mini project. Post lesson, where the teacher shows the finger, pupils shout aloud the days of the week. This is also the last activities teachers can use to analyze whether the pupils master what the teacher's teaching throughout the lesson of the day. Akhir sekali, tibalah masa untuk kita merumuskan semua informasi-informasi yang telah kita kongsikan pada hari ini. Yang pertama, penulisan rancangan pengajaran harian iaitu RPH membantu guru menyusun pelaksanaan PDPC di dalam kelas yang perlu mengambil kira banyak aspek. Dengan adanya rancangan pengajaran harian, dapat membantu kita untuk mengatasi banyak masalah-masalah yang mungkin akan berlaku apabila pembelajaran berlaku di dalam bilik dajar. Yang kedua, guru perlu sentiasa mengambil kira SKPMG 2 Standard 4 dalam perancangan mereka. Ini adalah disebabkan SKPMG 2 Standard 4 merupakan satu panduan kepada guru dalam perancangan pembelajaran. Akhir sekali, penulisan RPH membantu guru bersedia dengan baik untuk memberi pengajaran yang berpusatkan murid. Aktiviti-aktiviti utama yang dirancang oleh guru membantu guru merancang sebelum membantu anak murid kita untuk belajar dalam bilik dajar. Itu sahaja rumusan bagi hari ini. Sebelum mengakhiri perkongsian hari ini, saya habiskannya dengan satu frasa ataupun satu ayat. Plans are nothing. Planning is everything. Jadi cikgu-cikgu, rancangan adalah segala-galanya dalam bilik dajar. Merancanglah sebelum mengajar. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana menumpukan perhatian.